Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Sahaniza binti Sato. Di sini saya ingin membincangkan topik yang jarang dikenali oleh masyarakat awam terutamanya mengenai bahayanya penyakit kaki makan air atau dikenali sebagai Athlete's Foot. Apa yang anda faham tentang penyakit ini? Penyakit kaki makan air dikenali juga sebagai kurap kaki atau tinea perlis. Adalah jangkitan kulit yang menyebabkan kulit bersisik menggelupas di kawasan yang terjejas. Ia disebabkan oleh kulat dalam Trichophyton genus dan biasanya disebarkan di kawasan lembap di mana orang awam khususnya berjalan tanpa menggunakan alas kaki seperti di pancuran ataupun bathhouse. Walau keadaan ini biasanya berlaku di kawasan kaki, tetapi ia juga boleh merebak ke bahagian badan yang lain termasuk di bahagian pangkal paha. Seterusnya ialah tanda atau gejala orang yang mendapat penyakit kaki makan air ini. Pertama, seorang yang mendapat penyakit ini akan kelihatan pucat, kulit menggelupas dan kulit kaki pecah atau berkerah. Penyakit kaki makan air ini menyebabkan lepuh dan kulit yang retak juga boleh berlaku yang boleh membawa kepada terdedah tisu-tisu yang sakit, bengkak atau keradangan. Jangkitan bakteria ini boleh merebak ke kawasan badan yang lain seperti pangkal paha dan biasanya dikenali dengan nama yang berbeza iaitu tinea corporis pada bahagian badan atau anggota badan, Cruristenia pada pangkal paha dan onychomycosis pada bawah kuku. Tinea perlis sering muncul di antara jari kaki dan menyebabkan setengah individu mungkin mengalami tindak balas alergi kepada kulat tersebut, di mana kawasan lepuh atau vesikel boleh muncul di kawasan seperti tangan, dada dan lengan. Penyebaran individu ke individu yang lain. Penyakit ini disebabkan oleh kulit parasit. Trichophyton genus sama ada Trichophyton mentagrophytes atau Trichophyton rubrum, dan ia biasanya dihantar atau disebarkan dalam persekitaran yang lembap di mana ramai orang berjalan tanpa menggunakan alas kaki seperti pancuran, bilik mandi dan bilik loka. Ia juga boleh disebarkan dengan perkongsian barang atau peralatan atau kasut orang yang dijangkiti, berkongsi tuala hingga menyebabkan penyakit ini merebak ke bahagian badan lain. Jangkitan merebak melalui sentuhan langsung ke permukaan atau objek yang tercemar. Oleh itu, kita perlu menitik beratkan kebersihan atau penjagaan yang betul pada kawasan-kawasan anggota badan kita. Kebersihan memainkan peranan penting dalam mengurus dan mengawal jangkitan penyakit ini bulat membiak pada persekitaran yang lembap dan oleh itu pastikan kaki dan kasut dalam keadaan kering dan bersih. Di sini saya ingin memberi 11 tips untuk mencegah dan menjaga kebersihan kaki daripada terkena dengan penyakit berjangkit ini. Pertama, membasuh kaki dengan kerap menggunakan sabun dan air dan pastikan mengeringkannya selepas membasuh, terutamanya di kawasan di antara jari kaki. Kedua, jangan memakai atau berkongsi kasut atau slipper orang lain dan apapun sebarang peralatan peribadi seperti sabun mandi, brus kaki dan sebagainya. Ketiga, pilih kasut yang membolehkan peredaran udara seperti jenis kulit atau kanvas berbanding vinyl atau bahan-bahan lain yang tidak membenarkan kaki untuk bernafas. Keempat, memakai selipar dalam cuaca yang panas. Kelima, sentiasa memakai selipar, getah atau kasut air di bilik mandi awam dalam bilik-bilik loka. Keenam, pastikan sarung kaki dalam keadaan kering dan bukakannya jika diri dalam keadaan basah atau lembap. Ketujuh, memakai stokin dari jenis kapas. Ke-8, sering tukar kasut. Ke-9, letak serbuk anti kulat di kaki atau dimasukkan ke dalam kasut untuk menyerap kelembapan. Ke-10, elakkan berjalan tanpa memakai alas kaki di mana-mana kawasan yang lembap. Dan yang terakhir, sandal dan kasut air dapat melindungi kaki apabila berada dalam kolam renang ataupun spa. Kesimpulannya, kebersihan diri perlu amat kita titik beratkan kerana bukan sahaja boleh memudaratkan diri kita tetapi juga boleh memudaratkan diri orang lain. Oleh itu, jangan hanya membersihkan atau menjaga kecantikan luaran tetapi kaki juga perlu dititik beratkan. Hal ini kerana
kaki juga dapat menarik perhatian orang ramai. Jangan memandang ringan hal ini, kerana walaupun namanya atlet food, tetapi dia bukan sahaja boleh terkena dengan orang yang aktif sukan ataupun atlet-atlet yang lain, tetapi dia juga boleh dijangkiti oleh masyarakat awam dan sekeliling. Oleh itu, sekian dari saya, Nisa Haniza binti Sato. Assalamualaikum dan salam sejahtera.